Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. إخوة الإيمان إخوة في الدين أعزكم الله وأحبكم في الله. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ikhwan, kita sambung majlis ta'lim ini. Alhamdulillah. Kita tang mana Pak Amir? Muka surat 39. Kita masuk perkara yang ke-6, yakni perkara yang ke-6 dia nak cerita di bawah tajuk 21 itu, iaitu tanda pertama cinta pada Nabi. Tanda yang pertama kita cinta pada Nabi, muka surat 21, dia kata memiliki keinginan yang kuat untuk melihat dan menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kehilangan kesempatan meraihnya lebih berat dari kehilangan apapun selainnya di dunia ini. Dalam dia nak menghuraikan tajuk ni, dia buat mai dalil yang ke-6 yang ada pada muka surat 39, iaitu menceritakan tentang kedudukan para sahabat radhiyallahu an, bagaimana jiwa mereka, hati mereka, perasaan mereka. Mereka sayang Nabi ini lebih daripada segalanya. Ini hadis yang menarik kita akan baca ini. Bagaimana hadis ini kita akan tengok pada malam ni. Hadis yang pertama ni dalam muka surat 39, kita akan tengok Nabi sendiri menyebut betapa nilai Nabi itu, betapa nilai sunnah tu nak banding dengan dunia ni. Selalu kita katakan kalau kita ditakdirkan oleh Allah, Allah uji kita. Kalau kita pegang dengan sunnah, kita akan kehilangan beberapa habuan dan nikmat dalam dunia. Kalaulah itu berlaku, harap-harap tak berlaku. Kalaulah itu berlaku, maka kita kena ingat dua potong ayat Al-Quran. Surah Al-Baqarah, am hasibtum
an tadkhulul jannah. Adakah kamu rasa senang? Am hasibtum, adakah kamu mengira begitu mudah masuk dalam syurga? Itu ayat Quran. Am hasibtum an tadkhulul jannah, adakah kamu mengira mudah kamu masuk syurga? Kita ingat ayat awal daripada suratul Ankabut, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah kamu sangka dengan kamu kata kamu beriman sedangkan Allah belum hantar ujian? Dengan kamu kata kamu beriman, kamu sudah dianggap beriman sedangkan kamu belum diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim, sedangkan orang dahulu kata sahaja iman Allah uji. Dengan iman itulah ada jawapan pada diri mereka, mereka berimankah, mereka tidak berimankah. Dan kita ingat ayat yang ada dalam surah Al-Mulk, iaitu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan mati dan hidup untuk uji manusia, untuk melihat siapakah boleh bagi amalan yang terbaik kepada Allah. Jadi kalaulah kita diuji oleh Allah memilih, ini daripada Quran dan Sunnah, ini Islam, ini habuan-habuan dan nikmat dunia. Kalaulah kita berada pada kondisi itu, kita kena ingat ayat ni semua. Ini satu ujian, satu pertaruhan. Allah sedang menilai hamba dia zahir dan batin, luar dan dalam. Maka ketika itu kita kena ingat, memilih Allah dan Rasul, tak sanggup berpisah dengan Allah dan Rasul adalah pilihan yang paling tepat. Walaupun dari segi mata kasar kita kehilangan beberapa habuan dalam dunia. Pada hadis ini akan terjawab pada satu hadis ini, menceritakan satu insiden berlaku di zaman Nabi, iaitu setelah berlakunya perang Hunain. Ini hadis kita nak baca ni Pak Amir, iaitu di bawah tajuk kaum Ansar lebih memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam ketimbang mendapatkan kambing dan unta. Jangan lupa harga unta berapa? Kalau seekor. Lah ni saya ingat saya 10,000. Itu belum GST. Kalau 6%, harga unta boleh jadi 12,000. Seekor unta. Kalau 10 ekor unta, tak mai 100,000. Jadi ada orang dalam hadis ini, dia melihat dengan mata dia Nabi memberi unta dan kambing pada si fulan, Nabi tak bagi pada dia. Sebagai manusia, dia terasalah, tetapi Nabi bagi tahu kepada dia betapa Nabi ada dengan dia, apa nilai dia. Kita baca ini. Ini dia akan memberi jawapan kepada kita. Sunnah yang kita belajar selama ni ikhwan, bukan sikit nilai dia. Kita akan pegang sunnah ni, kita akan balik bertemu dengan Allah. Maliki yaumiddin. Allah itu Malik pada hari kiamat. Allah itu Malik, pemilik, raja. Allah akan hitung kita di hari kiamat. Tapi kita jangan lupa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebelum sampai hari kiamat, kita kena sembah Allah, kita kena minta tolong pada Allah. Macam mana nak sembah Allah? Macam mana minta tolong pada Allah? Kita memerlukan jalan yang lurus. Maka jalan itu ada jalan Rasulullah. Bagaimana baginda beribadah, bagaimana baginda memohon pertolongan kepada Allah. Kita memerlukan hidayah itu. Baik, mari kita tengok muka surat 39 ikhwan. Apakah pelajaran kita boleh belajar nilai sunnah itu? Lebih memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan keinginan Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami sahaja. Ini berkenaan dengan muka surat 38. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, Nabi tanya kepada dia, Nabi kata pada dia, sal. Kan kita baca dah, Nabi kita minta apa yang nak minta. Nabi kata hang ada hajat tak? Ya, saya ada hajat. Nabi kata sal, minta apa nak minta. Apa dia minta? Dia minta supaya dia boleh berteman dengan Nabi dalam syurga. Dia boleh berteman kepada Nabi dalam syurga. Maka apa Nabi kata pada dia? Nabi kata fa'inni. Nabi kata kalau begitu tolonglah aku supaya doa kau makbul. Nabi kata bikasrati sujud. Kau perbanyakkan sujud pada Allah, mudah-mudahan Allah makbulkan doa kau.
Tapi hadis yang kita nak baca ni bukan saja Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami ada perasaan lagu tu nak duduk dengan Nabi di dunia sampai di hari akhirat. Kaum Ansar semua macam tu. Lepas itu ada hadis Nabi kata hubul ansar minal iman. Sayang Ansar daripada iman, benci Ansar daripada munafik. Siapa benci sahabat Ansar dia munafik. Nak tengok bagaimana iman, nak tengok bagaimana sayang Nabi, tengok orang Ansar. Nabi puji orang Ansar. Tengok. Memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya keinginan Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami sahaja. Bahkan itu adalah keinginan dan harapan seluruh orang yang jujur mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan, maaf saya keluar tajuk sikit nah. Bukan keluar dewan, keluar tajuk. Apa makna kejujuran? Apa makna jujur? Jujur ni kita jujur sayang Nabi, kita benar sayang Nabi. Apa maksud dia? Artinya di mana-mana kita pergi, hati kita, lidah kita, perbuatan kita dia sekata. Di mana pun kita akan angkat Rasulullah, angkat Rasulullah, angkat Rasulullah, angkat Rasulullah. Ini orang sampai tahap macam tu, kita sayang bini kita. Tak mana pun. Hang ceritalah siapa Syekh Puan ke Syekh Me'e ke masak-masak ni. Mai dia boleh masak, dia balin roti nan naik ke awan jatuh balik. Kan dia tarik tu naik ke awan jatuh balik setitik tak kena tanah. Oh dahsyat. Kita kata pergi bini aku buat teh lagi sempoi. Hang sebutlah nama Syekh mana pun, dia penat bini dia. Sampai orang kata amboi kawan ni sayang sungguh dia kat bini dia. Macam mana orang boleh kata dia sayang kat bini dia? Sebab dia tak penat orang lain, dia tak penat diri dia, dia penat hanya orang yang dia sayang. Inilah orang jujur. Tapi kalau sebaliknya, antum cuba selesaikan masalah ini. Satu orang dia kata dia sayang bini dia. Hasan, bini saya pandai masak. Tapi saya nak beritahu, dia tu kalau saya tak ajak bukan dia pandai. Lah siapa yang naik? Kita naik ke bini kita naik? Kita tunjuk siapa sekarang? Kita tunjuk diri kita ke? Kita penat bini kita ke? Saya sayang bini kita. Tapi kalau saya tak nikah dengan dia, tak berlaki dia. Tapi di mulut sayang. Tapi pada pada persembahan hidup ni, siapa yang sedang diangkat? Diri kita atau bini kita? Tapi di lidah sayang bini. Sahabat jujur. Tak mana mereka pergi, di mulut mereka, di hati mereka Rasulullah. Ikhwan, kalau saya kata saya ikut sunnah Nabi, tapi orang tak nampak Nabi lebih, orang nampak saya aja lebih, awak tak jujur. Kenapa awak tak angkat Rasulullah? Maaf saya keluar tajuk jauh sikit. Keluar tajuk balong, bukan keluar dewan, keluar tajuk. Saya jauh sikit. Najasyi, apa Najasyi kata kepada Ja'far bin Abi Talib ketika Ja'far bin Abi Talib cerita tentang Nabi, apa Nabi bawa, apa Nabi bawa, apa Nabi bawa. Ini wakil-wakil daripada Mekah Al-Mukarramah tersengap mereka. Mula-mula mereka cakap derah. Mereka kata ni pecah belah lah, duk maki agama nenek moyang mereka, serahlah mereka ni budak-budak ni kat kami nak balik ke Mekah, kami tahulah nak buat apa. Najasyi dengar kan. Lepas tu Najasyi kata okey, kamu bercakap pula. Setelah dengar duta-duta Mekah cakap, terdiri daripada Amr bin Al-As, Dia cakap. Bila Ja'far bin Abi Talib cakap wakil orang Islam, di situ ada Osman bin Affan. Osman tak cakap. Osman serah supaya Ja'far cakap. Ja'far petah bercakap. Najasyi tanya kepada Ja'far, apa pandangan kamu tentang Maryam, tentang Isa anak Maryam? Ja'far bin Abi Talib membaca surah Maryam yang turun pada Nabi. Akhirnya apa kata Najasyi? Tu tengok, Nabi mengesahkan Islamnya Najasyi. Najasyi tak angkat diri dia. Apa Najasyi kata? Kalau aku berkesempatan jumpa Nabi,
Kalau aku boleh ada satu masa aku tinggal takhta aku berjalan ke Mekah ataupun sampai ke Madinah, aku boleh jumpa Nabi, satu benda aku nak buat, walaupun aku ni raja besar, aku nak basuh kaki Muhammad, kerana dia orang yang sangat mulia. Najasyi angkat Nabi ke angkat diri dia? Najasyi angkat Nabi. Ini orang yang jujur, ikhwan. Saya kata mulianya Rasulullah, kita layak basuh kaki dia. Bukan kata layak basuh kaki dia, kalau sampai peringkat kita nak cium kaki dia pun layak. Pasal apa? Huwa Rasulullah. Tapi kalau saya duk cerita Rasulullah hebat, tuan-tuan mencium kaki saya, siapa yang hebat? Saya ke Rasulullah? Jangan berdusta, jangan bohong. Sekarang awak angkat diri awak ke awak angkat Nabi? Kalau awak sayang pada Nabi, awak akan katakan, demi Allah, para sahabat benar mereka peluk Nabi, mereka kucup Nabi, kahak Nabi jatuh, mereka berebut, mereka letak di tangan mereka benar kerana mereka mengagungkan Rasulullah. Tetapi setelah Nabi wafat, sudah tidak ada Nabi, kahak siapa kita nak ambil, kita nak palik di badan? Ambillah kahak saya. Bullshit, man. Kamu tidak jujur dalam mencintai Nabi. Kamu sedang angkat diri kamu sedang samakan apa yang Tuhan beri kepada kekasih Allah dengan diri kamu. Ini satu dakwaan yang bohong dan dusta, ikhwan. Kalau kita sayang kepada Nabi, kita akan kempen dunia mencintai Nabi, dan kita tidak ada subsidi apa-apa tentang situ. Pasal itu kita akan membenarkan apa yang sahabat buat. Tapi lah ni dah Pak Long, Nabi tak ada. Nabi sendiri sebut, la nabiyya ba'di. Lepas aku dah tak ada Nabi, lepas Nabi dah tak ada Nabi, maka kaki siapa kita nak cium? Kahak siapa kita nak ambil? Rambut siapa kita nak rendam dalam air? Air peluh siapa kita nak minum? Kalau ada riwayat sahabat pernah minum darah Nabi, lah kita nak minum darah siapa? Minumlah darah saya. Ini satu pembohongan, kawan. Kita takkan boleh sama taraf dengan Nabi. Pasal kewujudan kita untuk menerima Muhammad bin Abdullah adalah Rasulullah. Kewujudan kita bukanlah mengangkat fadilat kita, ya kawan, tetapi menundukkan dunia kepada keistimewaan Rasulullah. Kita baca dalam bab sembahyang Jumaat, antum jangan lupa Umar Al-Khattab baca khutbah, hadis Bukhari, hadis Muslim. Umar Al-Khattab baca khutbah, tiba-tiba Osman masuk lambat. Osman main lambat, Umar baca khutbah. Maka Umar tegur Osman. Umar tegur Sayyidina Osman, Osman, lambat. Itu bahasa kita lah, main lambat. Umar tanya, mandi tak? Maksudnya mandi jemaat lah. Kalau kita tanya mandi tak lagi, tu kita punya kaplah lah. Mandi tak? Apa Osman jawab? Tak dan, sibuk ambil uduk saja. Tiba-tiba apa kata Umar Al-Khattab? Rasulullah mengarahkan kita mandi, kau hanya beruduk. Hadis ini, skrip ini diambil oleh Imam Ibn Hajar Asqalani. Dia hurai dalam Fathul Bari, satu perkataan yang sangat menarik dalam Fathul Bari. Apa kata Imam Ibn Hajar Asqalani? Dia kata daripada kisah ini terbukti satu benda, bahawa Sayyidina Umar sangat mengetahui kelebihan Osman. Ketika Nabi duduk di atas bukit Jabal Uhud, ada Nabi, ada Abu Bakar, ada Nabi, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Osman. Tiba-tiba Uhud bergerak. Nabi kata, diam. Di atas kamu ada Nabi. Di atas kamu ini ada Nabi, dan di atas kamu ini ada orang yang syahid. Nabi membuktikan kelebihan Osman. Di atas kamu ini ada As-Siddiq, dan ada dua orang syahid, iaitu Umar dan Osman. As-Siddiq adalah Abu Bakar. Ibnu Hajar kata begitu besar kelebihan Osman, tetapi Umar telah menunjukkan kelebihan peribadi tidak boleh menangani kelebihan sunnah Rasulullah. Pasal itu Umar tidak peduli kelebihan Osman. Umar tegur Osman kerana dia tidak mengikut sunnah Nabi. Tiba-tiba kita tonjol kelebihan kita lebih daripada sunnah. Jujurkah kita, ikhwan, sayang kepada Nabi? Ini tak betul.
Ini apa nama dia Pak Amir? Poi Saci. Poi Saci. Apa maksud? Kesaksian palsu. Tidak ada dalam sejarah para sahabat mereka mengangkat diri mereka, ikhwan. Yang mereka angkat hanyalah sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah. Pasal itu kalau sahabat, betul dalam hadis Bukhari menceritakan, bila jatuh ayat uduk Nabi, sahabat berebut. Betul lah. Itu ayat uduk siapa? Ayat uduk Nabi, bukan ayat uduk kita. Tiba-tiba kita samakan bekas ayat uduk guru kita dengan bekas ayat uduk Nabi. Betul ke? Tak betul, ikhwan. Tak betul. Kerana itu kelebihan yang khusus ada pada Nabi, tidak akan ada pada selain daripada Nabi. Kalau sahabat peluk Nabi, sahabat cium Nabi, sahabat pernah rasa peluh Nabi, sahabat yang gunting rambut Nabi, bila peluh Nabi turun, dia ambil kain dia pedar-pedar lagu tu, dia kata kain tu wangi, kain tu wangi. Ada tak riwayat lagu ni? Ada. Demi Allah, dia hanya ada pada Nabi dan dia takkan ada pada orang lain. Dan janganlah kita kata peluh orang lain sama dengan peluh Nabi. Awak telah sama orang lain setara dengan Nabi, dan ini sangat tidak masuk akal, dan itu bukan keimanan yang benar pada Allah. Hanya Rasulullah sahaja diangkat, hanya Rasulullah saja. Habis, setelah Rasulullah wafat, peluh siapakah yang setanding dengan peluh Rasulullah? Pasal itu sahabat tidak buat pada sahabat lain begitu. Tidak. Kalau sahabat buat kepada sahabat, betul. Kalaulah sahabat buat pada sahabat, ada sahabat lain pilak peluh sahabat, pergi simpan, buat berkat. Kalau mereka buat lagu tu, mereka layak. Kenapa? Quran mengisytiharkan mereka ahli syurga. Lain daripada mereka? Lain daripada mereka? Kita semuanya sama, ikhwatul iman. Kita semuanya adalah sama. Pasal itu, melihat kepada ungkapan ini, apa dia kata? Inilah keinginan dan harapan seluruh orang yang jujur mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita nak lihat Nabi, bukan nak lihat orang lain, nak lihat Nabi. Harapan kita mengangkat sunnah naik di atas, bukan mengangkat sunnah naik di atas. Diriwayatkan bahawa dalam perang Hunain, ini hadis yang sangat menarik. Dalam perang Hunain, Ansar diberi alternatif antara memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mendapat kambing dan unta. Maka mereka memilih agar orang lain membawa pulang kambing dan unta, sementara mereka pulang membawa Rasulullah ke kampung halaman mereka. Allahu Akbar. Inilah saya katakan, kita baca hadis ini. Hadis ini menceritakan tentang perang Hunain. Kitab-kitab sirah menuturkan secara detail dan lengkap kisah tersebut kepada kita. Imam Bukhari, hadis Imam Bukhari ini Pak Amir, apa martabat dia Pak Amir? Hadis Imam Bukhari sahih. Hadis Imam Bukhari ni hadis sahih. Daripada Abdullah bin Zaid bin Asim rahimahullah radhiyallahu anhum, beliau berkata, lamma afa Allahu ala rasulih sallallahu alaihi wasallam yaum Hunain qasama fin nasi fil muallafati qulubuhum wa lam yu'til ansara syai'a فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس فخطبهم فقال يا معشر الأنصار. Ini sangat menarik ikhwan. Kalau kita boleh hafal lah teks hadis ni yang pendek, bagus. Ini ucapan Nabi pada orang Ansar. Nabi kata, ya ma'syaral ansar, alam ajidkum dhullalan fahadakumullahu bi. Satu. Wa kuntum mutafarriqin fa'allafakumullahu bih. Dua. Ketiga, wa 'alatan fa'aghnakumullahu bih. Tiga benda Nabi sebut. Ini adalah ucapan Nabi pada orang Ansar, dan inilah kita kena sebut ulang-ulang. Kullama qala syai'an qalu Allah wa rasuluhu Allah wa rasuluhu amannu. Qala law syi'tum qultum ji'tana kadza wa kadza. Ala tardawna an yadhhaba an-nasu bisyah wal ba'ir wa tadhhabuna bin nabi sallallahu alaihi wasallam ila rihalikum. Laula al-hijratu lakuntum imra'an min al-ansar
law salakan nas wadiyan wa syi'ban la salaktu wadiyal ansar wa syi'baha al ansaru syi'arun wan nasu dithar innakum satalqawna ba'di usrah fasbiru hatta talqawni 'alal haudi. Masya Allah ikhwan, ini hadis, kita baca hadis riwayat daripada Imam Al-Bukhari. Apa maksud dia? Tak terkala Allah memberikan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam harta ghanimah, harta perang dalam perang Hunain, maka Nabi membahagikan harta tersebut kepada orang-orang baru masuk Islam, sementara Nabi tidak memberikan bahagian sedikit pun kepada kaum Ansar. Maka mereka, yakni kaum Ansar, merasa keberatan kerana tidak mendapat bahagian seperti yang didapat oleh orang-orang itu. Maka Nabi SAW berpidato kepada mereka. Maka Nabi bersabda, ini yang saya katakan tadi. Nabi sebut, ya ma'syaral ansar. Nabi kata, wahai orang-orang Ansar. Habis perang Hunain dapat ghanimah. Manakala dapat ghanimah, Nabi banyak bagi ghanimah tu kepada orang yang baru masuk Islam. Nabi bagi unta banyak, beratus ekor Nabi bagi. Kambing Nabi bagi. Jadi orang Ansar ni duk tengok macam tu aja. Masya Allah. Sangat ujian. Sangat ujian perasaan. Ialah kawan kan, duduk kongsi rokok kat kita tak pasing, sebatang pun tak pasing Pak Amin. Sangat ujian perasaan. Masya Allah. Mereka bukan berperang kerana harta rampasan, tetapi nak hidup ni sedikit bahagian keduniaan itu perlu. Nabi bagi. Habis-habis Nabi bagi, dia duduk tengok. Nabi tahu. Nabi berpidato. Nabi kata, ya ma'syaral ansar. Nabi kata, wahai orang Ansar. Nabi kata, alam ajidkum dhullalan fahadakumullahu bi. Nabi kata, orang Ansar, bukankah aku mendapati kamu dalam keadaan sesat, lalu kalian diberi petunjuk oleh Allah dengan datangnya aku kepada kamu. Ini ada pelajaran. Ya kawan, tidak ada hidayah di satu tempat yang tempat itu tak kenal Nabi. Tidak ada hidayah. Dakwalah hidayah macam mana? Kalau tak ada kena-mengena dengan Nabi, itu bukan hidayah. Hidayah mesti daripada Allah kepada Rasulnya. Apa yang kita buat mesti ada hubungan dengan Nabi. Kalau tak ada hubungan dengan Nabi, bukan hidayah. Alam ajidkum dhullala. Bukankah masa sebelum aku mai pada hampa ni dalam keadaan dhullala, sesat? Fahadakumullahu bi. Macam mana kamu dapat hidayah? Karena Allah hidayahkan aku pada kamu. Aku datang kepada kamu bawa hidayah, kamu keluar daripada sesat. Nabi kata pada orang Ansar, wa kuntum mutafarriqin fa'allafakumullahu bi. Nabi kata, dan kalian dahulu adalah umat yang bertikai, berpecah belah, lalu Allah menyatukan kalian dengan aku. Bukankah ni benda yang sama? Orang duk kata perpecahan. Nabi sebut kepada orang Ansar, wa kuntum mutafarriqin fa'allafakumullahu bi. Kamu pecah, kemudian siapa boleh menyatukan kamu? Allah hantar aku untuk menyatukan kamu. Nabi kata pada orang Ansar, Nabi kata wa'alatan fa'aghnakumullahu bi. Nabi kata serta kamu dahulu adalah umat yang sengsara, orang miskin. Allah memberi pada kamu kecukupan hidup dengan datangnya aku. Setiap kali Nabi mengucapkan satu kalimah, maka mereka orang Ansar menyatakan Allah dan Rasulnya lebih banyak kurnianya. Orang Ansar ni hebat. Bila Nabi ucap, mereka kata ke mulut mereka kata Allah wa rasuluhu amannu. Allah dan Rasul banyak, kami dapat kurnia. Allah dan Rasul lebih banyak kurnianya. Maka Nabi bersabda, jika kalian menghendaki, kalian bisa berkata. Nabi kata kepada orang Ansar, aku bagi harta ni banyak kepada orang-orang baru masuk Islam. Kalaulah hampa nak kata ke aku, hampa nak kata macam ni, kamu datang kepada kami dalam keadaan begini dan begini, kot-kotlah kerana aku tak bagi harta pada hampa. Hampa nak kata ke aku, bukankah dulu aku diusir daripada Mekah? Kalau bukan kerana hampa Ansar sambut aku tak ada tempat. Kalau hampa teringat nak kata lagu tu, hampa boleh kata. Tapi Ansar tak kata.
Ansar tak kata. Kalaulah kamu teringat nak kata sesuatu, tidakkah kalian rela orang-orang, Nabi kata, tidakkah kamu orang Ansar rela orang-orang pulang membawa kambing dan unta sementara kalian pulang bersama Rasulullah ke kampung halaman? Aku bagi kepada mereka kambing dan unta yang banyak, tetapi kamu balik ke Madinah dengan utusan Allah. Yang mana lebih besar, Nabi kata. Masya Allah, ya kawan. Inilah pelajaran kita nak ambil daripada hadis Bukhari ini. Kita tak ada jawatan kerana kita belajar sunnah. Kita tak dipandang kerana kita belajar Quran dan sunnah. Tetapi kita ada benda yang lebih besar daripada jawatan dan pandangan orang. Apa dia? Hidayah Allah. Hidayah Allah. Hidayah Allah. Kita ada hidayah Allah. Kita ada Quran, kita ada sunnah, dan kita tak memerlukan pujian, dan kita tak akan rosak dengan cercaan orang. Orang tak puji kita, tapi kita ada Quran, kita ada sunnah, kita ada Islam, kita ada iman, sudah cukup. Nabi kata, bukan bandingan aku dengan kambing dan unta itu, bukan bandingan. Jangan sedih wahai orang Ansar, kerana Allah bukanlah bandingan ghanimah dengan aku ada bersama dengan kamu. Andai bukan kerana hijrah, Nabi kata, nescaya aku akan menjadi seseorang daripada kamu wahai orang Ansar. Dan seandainya orang melewati satu lembah dan lereng, maka aku akan melewati lembah dan lereng yang dilewati oleh orang Ansar. Kaum Ansar bagiku seperti baju yang aku pakai. Nabi angkat orang Ansar. Jangan takut, Nabi kata. Hampa ni orang yang istimewa. Kalaulah aku tak hijrah kepada Madinah ni sebagai Rasul, katalah Tuhan tak perintah aku hijrah dan aku bukan Rasul, aku tetap akan cari bumi Madinah, kelebihan bumi Madinah. Dan kalaulah jalan itu orang Ansar pakai, aku akan pakai. Tetapi aku adalah Rasulullah. Orang Ansar telah memakai jalan aku. Kamu dengan aku punya dekat macam mana bajunya aku pakai. Bukan baju luar ni, baju hak jubah sebelah dalam ni. Nabi kata, sesungguhnya Nabi kata pada orang Ansar, kalian akan mendapati kezaliman setelah aku. Maka bersabarlah hingga kalian bertemu denganku di telagaku, yakni di haud, di telaga Nabi. Nabi kata pada orang Ansar, ada ujian. Lepas aku wafat, hampa akan tengok dunia penuh dengan kezaliman. Bila kita tinggal je sunnah Nabi, zalimlah. Zalim akan mengambil alih. Kita tinggal je petunjuk Nabi, kita tak boleh adil punya. Kita tak boleh benar punya. Kita tak boleh lurus punya. Kita tak boleh suci punya. Tak boleh. Kita tak pakai langkah Nabi, kita tak akan jadi elok. Nabi kata kezaliman akan muncul. Kezaliman akan muncul. Apa Nabi kata? Bersabarlah. Sampai hari Allah ambil nyawa kita, kita balik dan Nabi akan tunggu kita di kolam Nabi. Nabi akan tunggu kita. Ikhwan, betapa hadis ni nak bagi tahu pada kita, orang Ansar bila dengar ucapan Nabi lagu ni, unta dan kambing tak ada nilai dah kat mereka. Mereka ada Rasulullah. Dalam riwayat lain daripada Abi Sa'id, Nabi berdoa. Nabi kata, Allahumma arhamil ansar wa abna'al ansar wa abna'a abna'il ansar. Qala fabakal qawm hatta akhdalu lihahum wa qalu radina bi rasulillah qisman wa hazza. Nabi kata, ya Allah, berilah rahmat kepada kaum Ansar dan anak-anak kaum Ansar serta cucu-cucu kaum Ansar. Ya Allah, kau rahmatilah orang Ansar. Kenapa ikhwan? Rahmat datang pada Ansar pasal Ansar puas hati kehilangan unta dan kambing, tapi mereka tidak redha kehilangan Rasulullah. Ya, kita juga demikian. Kita tak akan redha kehilangan sunnah Nabi. Allah merahmati orang yang ada perangai macam tu. Bukan kita mau jadi miskin, kita tak mau. Kita juga nak jadi orang senang. Tetapi kalau berlaku ujian Allah, kita menyatakan kita tidak rela kehilangan agama ini. Kita tak rela kehilangan agama yang mana tunjang dia Al-Quran dan Sunnah. Bukan agama yang tunjang dia hawa nafsu. Tidak. Quran dan Sunnah menjadi tunjang agama. Agama inilah yang Allah redha dan Allah turunkan ayat di bumi Arafah pada hari Jumaat, kata Umar.
dalam hadis Bukhari, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Di ujung terbesar ikhwan, wa raditu lakumul islam dinan. Allah kata, inilah agamanya aku redha, pakai agama ni. Agama apa? Agama di dalamnya ada ayat Allah, kalam Allah, ada Al-Quran, dan ada sunnah Rasulullah yang sahih. Allah redha ikhwan. Masya Allah. Nabi kata, ya Allah, beri rahmat kepada Ansar, rahmatilah anak Ansar, dan rahmatilah anak-anak orang Ansar. Abu Sa'id berkata, maka mereka Ansar menangis hingga air mata mereka membasuhi janggut mereka, dan mereka menyatakan, mereka dengar doa Nabi, menangis mereka sampai menangis teriak macam budak-budak, basah janggut, sampai orang Ansar kata, radina bi Rasulillah, radina bi Rasulillah qisman wa hazza, kami redha menerima Rasulullah menjadi bahagian, dan kami redha dengan keberuntungan ini. Masya Allah. Pasal itu ikhwan, kita kena redha, nanti Allah redha dengan kita. Kalau kita tak boleh redha dengan ketentuan Allah, Allah tak boleh redha dengan kita. Redha lah. Kerana itu ikhwan, kita redha bahawa tidak ada jalan kalau tidak mengikut jalan Rasulullah. Tidak ada. Kita redha. Pasal itu bermati-matian kita menyampaikan dakwah kepada orang, jangan berpisah dengan Rasulullah, jangan berpisah dengan sunnah. Dan kita menyatakan bermati-matian kembali kepada sunnah yang sahih, kembali pada sunnah yang sahih. Banyak orang memperkatakan sunnah, tapi orang tak boleh jaga sahih ataupun tidak. Kita kata jaga yang sahih, jaga sunnah Nabi, jaga sunnah Nabi. Sunnah tak boleh campur dengan adat. Sunnah kena lebih tinggi daripada adat. Seperti kata Ibnu Hajar tadi, Osman memiliki kelebihan, tetapi Umar mengetahui sunnah Nabi lebih tinggi daripada Osman. Pasal itu Osman diajak kembali pada sunnah Nabi. Akhwan, kalau Osman lebih Osman ni ahli syurga, Osman tak mengangkat diri Osman. Boleh tak Osman jawab kat Umar bila Umar tegur dia, Osman, awak hantar mandi jemaat? Boleh tak Osman jawab, hai Umar, hai elok-elok sikit, hang tahu tak aku siapa? Aku menikah dengan anak Nabi 2 orang, tahu tak? Aku ni menantu Nabi. Hang jangan main-main. Hang nak tegur menantu Nabi ke? Boleh tak Osman pakai? Osman tak pakai hujah tu. Dia tunduk kepada teguran Umar Al-Khattab. Dia mengaku silap dia. Kerana ikhwan, tidak ada makhluk dalam dunia ini lebih tinggi daripada syariat Allah. Tidak ada. Jadi apa yang kita nak tunjukkan kelebihan kita ikhwan? Sampai terkambuh sunnah Nabi yang nampaknya kelebihan kita. Ini bukan cara iman yang benar ikhwan. Kita kena tunduk kepada sunnah Rasulullah. Menangis orang Ansar. Orang Ansar menangis bila Nabi sebut lagu tu. Radina bi Rasulillahi qisman hadda. Kami redha dengan pembahagian Nabi. Nabi tak bagi unta pada kami, Nabi tak bagi kambing pada kami. Kami redha dan kami rasa untung boleh balik Madinah dengan Rasulullah. Cukuplah Rasulullah ada di sisi kami. Wa fikum rasuluh, di tengah-tengah kamu ada rasulnya. Kata Imam Ibn Qayyim, setelah Imam Ibn Qayyim dia olah hadis ni, kata Imam Ibn Qayyim, setelah Nabi menjelaskan hikmah yang terkandung dalam tindakan beliau, Nabi bagi penjelasan pasal apa Nabi tak bagi unta dan kambing pada Ansar. Nabi bagi penjelasan. Maka mereka, yakni Ansar, menyedari sepenuh hati dan mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka Ansar memahami bahawa ghanimah yang besar itu justru adalah kembalinya Rasulullah bersama mereka ke kampung halaman mereka. Ansar mengetahui ghanimah, harta yang paling besar bukan kambing dan unta, tetapi mereka boleh balik dengan Rasulullah ke Madinah. Ya ikhwan, kejayaan paling besar hidup kita apabila kita pertahankan makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak ada nama orang lain dalam syahadah, tak ada nama orang lain, tak ada nama orang lain. Kita mati, kita pertahankan cacatan buku kita, kita balik bertemu Allah sebagai hamba Allah yang tidak syirik, dan sebagai umat Muhammad yang tak cari orang lain melainkan hanya Muhammad sahaja. Kita akan untung di hari akhirat. Pertahankan itu ikhwan. Maka relalah Ansar dengan sepenuh hati untuk melepas bahagian kambing dan unta untuk mendapat bahagiannya agung.
Tu saya katakan dapat seekor unta zaman hari itu besar, ikhwan, besar. Tapi Ansar mendapat lebih besar daripada unta, daripada ghanimah itu. Apa dia? Iaitu bersanding dengan Nabi yang mulia. Bersanding ini maksud dia apa? Disandingkan mereka. Mereka boleh duduk, boleh hidup dengan Nabi. Bukan bersanding maplay dengan penuh tu. Bersanding. Maksudnya mereka dikufukan dengan Nabi. Masya Allah. Baik yang mulia, Nabi yang mulia, baik dalam keadaan hidup maupun mati. Inilah makna raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Inilah makna dia. Baik, kita tengok lagi hadis yang berikutnya. Bagaimana sikap para sahabat terlalu cinta dengan sunnah dan Nabi itu sendiri. Keinginan Umar radhiyallahu anhu agar dikubur di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Kita kata ya Allah dalam doa-doa kita. Kita kata ya Allah, hidupkanlah aku sebagai orang yang bermaruah. Kalau Allah nak bagi kita hidup, bagilah kepada kita syahadah, kesaksian. Kesaksian Allah redha dengan kita. Dan kalau Allah nak bagi kita wafat, Allah nak bagi kita mati, kita katakan ya Allah, semadikanlah aku satu bumi dengan bumi Rasulmu ya Allah. Itu harapan kita. Itu harapan. Kenapa kita nak mati di Madinah? Di sana ada Rasulullah. Kecintaan kita kepada sunnah kemuncak. Di mana kita ambil perasaan ini? Ini daripada hadis Umar Al-Khattab. Kita saksikan seorang yang sangat jujur dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Ikhwan, Umar ada kelebihan kan? Umar ada banyak kelebihan. Tapi dalam kisah yang selalu kita ulang kan, hari Umar nak wafat, bila Umar tengok budak muda tu masuk ziarah Umar, apa Umar segong dia? Wahai orang muda, angkat jubah kamu. Ada dah Umar kata, angkat jubah kamu supaya jubah kamu sama dengan jubah aku Amirul Mukminin? Tak ada. Dah nak wafat dah Umar. Umar kata supaya lebih menepati sunnah nabimu. Mana ada Umar angkat diri dia? Yang diangkat adalah sunnah. Yang diangkat adalah sunnah. Tapi hari ini kita angkat apa Pak Amir? Kita angkat diri kita. Mai cium tangan saya. Mai cium tangan saya. Tak cukup tangan, kaki pun boleh cium. Ya ikhwan. Masya Allah. Masya Allah. Bila kembali kepada sunnah Nabi, kita nampak sangat penyelewengan. Selagi orang ini tak tahu sunnah, dia tak akan tahu makna penyelewengan, ikhwan. Dia tak akan tahu. Demi Allah, cium tangan ustaz tak bagus ya? Sahabat pun cium tangan Nabi. Sahabat cium tangan siapa? Nabi. Sahabat cium tangan siapa? Nabi. Murid hang nak cium tangan siapa? Tangan hang. Are you crazy man? Hang nak sama hang dengan Nabi? Adalah. Ulama pun waris Nabi. Ulama waris Nabi, bukan Nabi. Ulama waris Nabi. Saya anak pak saya, tapi saya bukan bapak saya. Saya anak dia, bukan saya anak dia. Saya bukan bapak saya. Kita umat dia Rasulullah. Kalau sahabat cium Nabi, betul, dia Nabi, dia Rasulullah, patut. Dia Rasulullah, dia mulia. Apa kena mengena dengan kita? Kerana sahabat pernah cium tangan Nabi, mai cium tangan saya. Angkat tangan Nabi lah, jangan angkat tangan kita. Kan? Dengan kari line clear semua duk bau macam ni. Janganlah. Masya-Allah ikhwan. Sangat berbeza, tidak mengangkat. Umar Al-Khattab dalam Bidayah wa Nihayah duk makan. Sayyidina Umar duk makan. Sayyidina Umar, orang Arab kan pakai jubah, jubah selapis, jubah dua lapis. Sahabat mai pakai jubah ke atas, masukkan tangan dalam jubah. Tak nampaklah tangan dia kan, jubah labur kan besar. Syekh sudah isi duk pakai jubah tu besar. Bila mai time makan, Umar duk ada. Sahabat ni berkeluar tangan kiri makan. Dia makan tangan kiri depan Umar. Umar mengamuk. Dia buat tanda dia makan tangan kiri.
Umar tegur dia, qul bi yaminik. Dia buat tentang, dia makan tangan kiri. Umar naik angin lah Pak Mik. Umar duk jegir, bahasa kita kan, Umar jegir tak lepas mata kat dia. Oh, jadi ini nanti mendapat sekejap lagi ya. Bila dah habis orang semua keluar, dia mai pada Umar. Sahabat ni, dia mai pada Umar. Umar kata, aku tegur hang banyak kali supaya kembali pada sunnah Nabi. Hang tak mengendahkan aku. Umar kata, apa dah jadi dengan hati yang? Apa sahabat ni jawab? Sahabat ni kata pada Umar, Umar, aku cuma ada tangan kiri, aku tak ada tangan kanan. Aku tak boleh makan dengan kanan. Umar tanya kat dia, mana pi tangan kiri hang? Mana pi tangan kanan hang? Dia kata, Umar, tangan kanan aku kudung di dalam satu perang yang dihantar aku ke Iraq. Peperangan Qudusiyah. Dihantar aku ke Iraq dan tangan aku kudung di sana. Masya Allah, ikhwan. Tawaduknya sahabat ni, dia tak cerita dia adalah orang yang terlibat di dalam pertempuran Islam depan majlis orang. Dia sembunyi kelebihan dia. Di belakang orang ramai baru dia bagi tahu tangan dia kudung bukan pasal kecil manis, pasal jihad. Antum tengok sahabat menyembunyikan kelebihan hidup dia di mata orang. Ya kawan, sebahagian tok-tok guru hari ini menceritakan kelebihan diri pada orang. Itu jalan sunnah kah? Itu jalan membersihkan jiwa kah? Tonjol kelebihan diri sampai orang mecum kaki kita. Sahabat sembunyi kelebihan diri depan orang, dia cerita di belakang orang. Umar kata, awak masa aku tegur tadi hantar abang. Dia kata, jihad di jalan Allah satu kelebihan. Aku tak mau kelebihan itu diketahui oleh orang. Cukuplah yang mulia di sisi Allah yang bertakwa. Ikhwan, pasal itu saya katakan ikhwan, bila kita membaca sirah sahabat, kita akan tahu di hadapan kita ini jalan yang dibuat oleh syaitan terlalu banyak ikhwan, yang tak dapat dikenali kalau kita tak belajar sunnah Rasulullah. Pasal itu Imam Syafi'i berani menyatakan, kelebihankah boleh berjalan di atas air? Kelebihankah kalau boleh berterbang di atas angin? Kelebihan adalah apabila manusia tunduk kepada ketentuan Allah. Apa dia? Manusia mesti beribadat kepada Allah dengan petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kelebihan. Inilah kelebihan ikhwan. Kita duk tonjol kelebihan kita sampai anak murid minum air bekas kita. Itu bukan daripada tasawuf para sahabat. Kalau saya boleh pinjam perkataan tasawuf lah. Pinjam sahabat dong. Kalau saya boleh pinjam. Tapi kita belajar cuci diri, akhirnya jadi apa? Berlemuh. Pasal apa? Jalan kita bukan jalan para sahabat. Ikhwan, dalam perang Hunain, dalam perang apa? Yang gali parit satu Madinah tu? Perang apa? Perang Khandaq kan? Tengok diri Rasulullah menyembunyikan kemiskinan dia. Ada Nabi tunjuk kemiskinan dia. Tengah mi'wak, tengah pegang ni sahabat duk gali-gali. Jabir kata ada batu besar. Hadis Bukhari Muslim. Nak pecah batu tak boleh. Cuma panggil Nabi. Jabir kata Nabi turun. Nabi turun nak pecahkan batu tu, dia angkat jubah dia. Baru kami nampak dengan mata kami, di perut Nabi ada 2 batu. Masya Allah ikhwan. Kami sangka kami lapang, kekasih Allah lebih lapang daripada kami. Nabi sembunyikan kesesaraan hidup dia. Ya ikhwan, sebahagian daripada kita tonjol susah kita untuk mendapat simpati orang. Masya Allah ikhwan. Mana dia akhlak Rasulullah? Pasal itu Allah puji Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ikhwan, untuk nampak semua benda ni kena kembali belajar sunnah. Tak boleh belajar benda lain, kita tak akan nampak. Pasal Nabi dah sebut dah dalam hadis Abdullah bin Mas'ud ketika menafsirkan ayat 153 suratul An'am, inilah jalan aku, kiri kanan syaitan buat jalan, dia kala sebiji macam jalan Nabi tapi pergi ke lain. Pasal itu ikhwan ingat apa yang kita pesan berkali-kali, prinsip emas. Prinsip emas. Apa dia prinsip emas? Yang pertama,
Quran itu adalah rujukan kita. Yang kedua, sunnah-sunnah yang sahih adalah pegangan kita. Yang ketiga apa dia? Kehidupan para sahabat. Ini adalah 3 prinsip emas. Jangan cerita kelebihan orang lain. Kita tak mau dengar. Kita nak dengar sahabat dulu. Kerana Quran menyatakan mereka suci hati. Di kalangan umat, mereka yang paling suci hati. Baik. Mari kita tengok apa jadi kepada Umar Al-Khattab. Ketika hendak meninggal dunia, ini antum baca dalam Sahih Bukhari, panjang cerita dia. Bagaimana permulaan Umar ditikam. Bagaimana dia masuk sah, dia tengok sah semua. Bagaimana kawan tu main rodok pisau dia, macam mana pisau tu dia rodok, terborai perut dia keluar. Lepas tu bagaimana sahabat bawa Umar bagi minum air susu keluar ke perut Umar. Oh dahsyat, sangat mengerikan. Semua sahabat golek kepala. Umar dah tak ada dah. Umar dah tak ada dah. Dalam tak ada itulah depa takut Umar mati. Depa kata apa pada Umar? Depa kata, Umar, maukah kami cadangkan Abdullah bin Umar sebagai pengganti engkau? Anak dia Abdullah bin Umar kan. Apa Umar kata? Umar kata, kalau jawatan khalifah ini satu kemuliaan, maka dengan aku jadi khalifah, keluarga Umar telah dapat kemuliaan. Tak perlu anak aku ambil dah kemuliaan. Tetapi kalaulah jawatan khalifah ini satu amanah dan dia akan dihisap oleh Allah, cukuplah aku yang dihisap, bukan anak aku. Masya Allah, ikhwan. Dahsyat Pak Amir. Siapa ini? Ini sahabat Nabi. Ini sahabat Nabi. Terbalik. Umat di akhir zaman ni terbalik. Kita tu guru besar boleh berjalan di atas air, maka ingat, lepas saya boleh jalan atas air, anak saya pula boleh berjalan. Lepas saya mati, ikut anak saya. Tak ada ikhwan. Tak ada ikhwan. Tidak ada tawaduk seperti Rasulullah. Tidak ada. Pentas dunia sedang menipu kita ikhwan. Tidak ada yang dunia mengikut sunnah-sunnah Rasulullah ikhwan. Secara zahir dan batin. Kita ini semua nama dia talbis. Satu tipuan yang kita tak nampak. Ini Umar Al-Khattab. Ketika hendak meninggalkan dunia yang fana ini menuju ke alam baqa, dan harapan paling penting baginya setelah meninggal adalah dikubur di samping kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dikuburkan sebelah Nabi. Masya Allah. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Amru bin Maimun, bahwasanya Umar Al-Khattab berkata, Ya Abdullah ibn Umar. Dia panggil anak dia, Ya Abdullah, intalik ila Aisyah ummil mu'minin radhiyallahu anha, faqul yaqra ilayki Umar salam, wala taqul amiral mu'minin, fa inni lastul yawma lil mu'minina amira. Dahsyat bahasa dia, kawan. Dahsyat bahasa dia. Qul yasta'dhinu Umar bin Khattab an yudfana ma'a sahibai, fasallama wasta'dhana thumma dakhala 'alayha fawajadaha qa'idan tabki, faqala yaqra 'alayki Umar bin Khattab as-salam wa yasta'dhinu an yudfana ma'a sahibai, faqalat kuntu uriduhu li nafsi wa usiranna bihi al-yawma ala nafsi, falamma aqbala qila hadha Abdullah ibn Umar qad jaa qala irfa'uni, fa asnadahu rajulun ilayhi faqala ma ladaik, qala alladhi tuhibbu ya amiral mu'minin azinat, qala alhamdulillah ma kana min syai'in ahammu ilayya min zalik, fa idza ana qadaitu fahmiluni thumma sallim faqul yasta'dhinu Umar bin Khattab fa in adhina li fa adkhiluni wa in raddatni rudduni ila maqabiril muslimin. Dahsyat. Ada akhlak Umar Al-Khattab, ada sayang daripada Nabi. Umar kata, wahai Abdullah bin Umar. Dia panggil anak dia, ya Abdullah, dia sakit, dia kena tikam dengan pisau. Pergilah kepada Aisyah Ummul Mukminin dan katalah kepada Aisyah, Umar menyampaikan salam untukmu, dan jangan kamu kata Amirul Mukminin, kerana aku sekarang bukan pemimpin kaum muslimin. Tengok,
Umar menghormati Aisyah radhiyallahu anha. Umar dijumpa Aisyah, pergi jumpa Aisyah, katalah Umar kirim salam. Nak banding aku Umar dengan Aisyah, Aisyah cukup mulia di sisi Allah. Jangan sebut aku Amirul Mukminin depan dia, kerana jawatan ni akan ku lepaskan dalam masa sikit masa lagi, aku dah nak mati. Katalah kepada dia Umar kirim salam. Katalah Umar minta izin padamu untuk dikubur di samping kedua sahabatnya. Katalah pada Aisyah, boleh dah Umar. Umar nak mayat Umar ni duduk sebelah dua sahabat Umar, iaitu Rasulullah dan Abu Bakar. Ini dua-dua sahabatnya Umar cintai. Boleh dah? Maka Ibnu Umar mengucap salam kepada Aisyah dan minta izin. Kemudian beliau masuk sementara Aisyah sedang duduk sambil menangis. Aisyah menangis dengar Umar kena tikam. Maka Ibnu Umar kata pada Aisyah, Umar mengucapkan salam untukmu dan minta izin darimu untuk dikuburkan di samping kedua sahabatnya. Aisyah berkata, sebenarnya aku menginginkan tempat itu untuk diriku sendiri, tapi sekarang aku akan mendahulukan Umar. Tengok akhlak Aisyah. Masya-Allah. Dia tengok akhlak Aisyah. Aisyah kata, memang tempat ni aku cadang, ni bilik aku, ni rumah aku, memang aku cadang nak duduk sebelah, tapi aku tak akan lebihkan diri aku daripada Umar. Aku tahu bagaimana Nabi sayang Umar, dan aku tahu bagaimana Umar sayang Nabi. Masya Allah. Ini kehidupan para sahabat, semua menyembunyikan kelebihan diri. Masya Allah. Manakala dunia kita ni ikhwan mengangkat kelebihan diri masing-masing sampai tak nampak Rasulullah dan para sahabat punya kelebihan. Tak terkala Ibnu Umar datang kembali, dikatakan kepada Umar, ini Abdullah bin Umar telah datang. Maka Umar berkata, angkatlah aku. Umar kata, Umar ni anak hang balik dah, nak dengar berita apa? Aisyah jawab. Umar kata apa dia? Umar kata, irfa'uni. Papa aku bangkit, aku nak duduk sebab aku nak dengar khabar daripada anak aku. Papa aku bangkit. Lalu seseorang menyandarkan kepalanya, angkat kepala Umar, sandak kat badan dia. Kemudian Umar kata, berita apa yang kau bawa? Ibnu Umar menjawab, apa yang kau suka wahai Amirul Mukminin, Aisyah telah mengizinkan. Masya Allah. Umar berkata, alhamdulillah, tidak ada satu yang lebih penting bagiku daripada hal ini. Hari ini tak ada benda lebih penting daripada aku, melainkan aku nak duduk sebelah Rasulullah. Masya Allah. Antum pergi ke luar-luar, pengalaman saya tengok di luar-luar, terutama di Iraq. Antum akan tengok syekh-syekh macam-macam dalam pelajaran tarikat mereka, macam-macam perhimpunan mereka bangkit berdiri. Siapa nak bangkit bersama aku di padang mahsyar, bangkit berdiri. Itu dia. Man ahabbani husyira ma'i yaumal qiyamah. Siapa yang sayang pada aku, dia akan dibangkitkan dengan aku di hari kiamat. Anak murid punya bangkitlah. Masya Allah, la ilaha illallah. Habib bin apa? Lupa dah bahasa dia. Habbabna, ji'na, qasadna. Masya Allah. Beza akhlak Rasulullah, beza sangat-sangat. Tak ada benda penting bagi aku hari ini, aku nak duduk sebelah Rasulullah. Umar kata, jika aku meninggal dunia, bawalah aku ke tempat itu. Umar kata, kalau aku mati, bawa mayat aku, korek tempatnya Aisyah, benarkan korek, bawa aku ke situ, tapi jangan terus tanam aku. Minta lagi sekali izin kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ucaplah salam kepada Aisyah. Katalah Umar minta izin lagi sekali. Jika Aisyah mengizinkan, maka masukkanlah aku. Jika beliau menolak, maka kembalikanlah aku ke kubur Baqi' kaum muslimin. Tengok, Masya Allah. Inilah kesayangan para sahabat terhadap Nabi SAW. Tengok pula, Abu Bakar menangis tak terkala mengetahui bahawa ajal Nabi sudah dekat. Kita dapatkan lagi kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu yang sangat mencintai kekasih Allah Subhanahu wa taala,
Nabi SAW yang mulia dengan sejujur-jujurnya, di mana Abu Bakar menangis tak terkala Rasulullah SAW menyampaikan kalimah yang beliau simpulkan darinya bahawa ajal Nabi telah dekat. Maka seketika itu Abu Bakar tak bisa menguasai dirinya dan menangis. Semua orang dengar pidato Nabi tak rasa apa, tapi Abu Bakar dia dengar pidato Nabi, dia rasa sangat, menangis dia tak boleh kontrol. Imam Bukhari meriwayatkan kepada kita tentang kisah itu lewat menerusi perkataan Abu Sa'id Al-Khudri, bahawa kata Abi Sa'id, khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nas wa qala innallaha khayyara 'abdan baina dunya wa baina ma 'indah fakhtara zalika al-'abdu ma 'inda Allah qala fabaka Abu Bakr radhiyallahu anhu fa'ajibna libukaihi an yukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an 'abdin khuyyira fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mukhayyar wa kana Abu Bakrin a'lamana. Ini hadis Bukhari. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpidato, Nabi menyampaikan khutbah, menyampaikan perkataan Nabi di hadapan manusia, di mana Nabi sebut, Nabi kata, sesungguhnya Allah telah memberi pilihan kepada seorang hamba antara dunia dengan apa yang ada di sisinya, maka hamba itu memilih apa yang ada di sisi Allah. Abi Sa'id kata Nabi baca khutbah. Dalam khutbah Nabi cerita tentang satu hamba. Nabi kata ada satu hamba Allah, Allah bagi pilihan kat dia, mau kurnia di sisi Allah ke mau dunia ke? Allah benarkan hamba ni memilih. Kalau hamba ni memilih di sisi Allah, maka Allah akan bagi di sisi Allah. Kalau hamba ni memilih habuan dunia, Allah bagi kat dia dunia. Itu benda Nabi cerita dalam khutbah dia. Kata Abi Sa'id Al-Khudri, maka Abu Bakar menangis. Lah dengar tu je menangis. Dengar tu je menangis. Kami heran dengan tangisan Abu Bakar tu. Kerana Rasulullah hanya menceritakan, mengkhabarkan tentang seorang hamba yang diberikan kesempatan memilih. Nabi cerita tentang hamba Allah, dia boleh pilih apa dia mahu. Tiba-tiba Abu Bakar menangis. Dan benarnya, kata Abi Sa'id Al-Khudri, yang benarnya bahawa hamba yang diberi pilihan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dan Abu Bakar yang memberitahu kami akan hal itu. Nabi kata ada satu hamba Allah, Allah bagi dia pilih, mau apa ada di sisi Allah ke mau haban dunia. Nabi kata hamba Allah ni memilih di sisi Allah. Abu Bakar menangis. Kami tak faham. Nabi cerita pasal hamba Allah tu, Abu Bakar menangis pasal apa? Abu Bakar kata, hamba Allah yang Nabi sebut itu adalah Nabi sebenarnya. Allah bagi Nabi pilih. Nabi memilih akhirat. Nabi memilih berdakwah. Nabi pilih sebagai Rasulullah disakiti, dimaki, difitnah, dibuat macam-macam. Nabi memilih semua ini kerana nak meraih kurnia Allah di hari akhirat. Abu Bakar menangis. Abu Bakar kata, hampa tak tahu siapa dia duk cerita. Nabi duk cerita, itulah hati perut Nabi sebenarnya. Nabi tak susah hati kita susah hati dunia, tapi Nabi susah hati kalau kita dibakar di hari akhirat. Menangis Abu Bakar kerana dia faham makna Nabi. Dalam riwayat lain daripada Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhuma, dia berkata, falam yulaqanha illa Abu Bakrin fabaka faqala nafdika bi abaina wa ummahatina wa abnaina. Ini dalam satu riwayat yang hasan. Tidak ada yang memahami isyarat akan dekatnya ajal Nabi kecuali Abu Bakar, hingga beliau menangis dan berkata, kami siap menembus anda dengan bapa-bapa, ibu-ibu dan anak-anak kami. Abu Bakar bila Nabi duk bercakap main bahasa lagu ni, dia rasa sangat Nabi macam nak tinggal. Maka Abu Bakar kata, mati mak tak apa, mati bapa tak apa, mati anak tak apa, tapi kalau mati Rasulullah macam manalah kita nak hidup. Sahabat lain kata, lah Nabi bagi khutbahnya hang fikir sampai lagu tu pasal apa?
Abu Bakar kata, hampa tak tahu, semua ini isyarat Nabi sudah nak berpisah dengan kita. Abu Bakar menangis tak terkala teringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya. Kita juga menyaksikan bagaimana Abu Bakar radhiyallahu an menangis untuk sekian kalinya tak terkala teringat kekasih tercinta dan terpilih setelah beliau pindah ke alam baqa yang penuh dengan rahmat ilahi. Di antara bukti menunjukkan hal itu adalah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis Imam Ahmad ni Syekh Ahmad Syakir kata adalah hadis yang sahih. Kata Abu Hurairah, sami'tu Abu Bakr As-Siddiq ala hadha al-minbar yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadha al-yawm min 'am al-awwal ثم استعبر أبو بكر وبكى ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم تؤتوا شيئا بعد كلمة الإخلاص مثل العافية فاسألوا الله العافية. Kata Abu Hurairah, aku dengar Abu Bakar radhiyallahu anhu di mimbar ini berkata, Abu Hurairah kata, aku pernah tengok Abu Bakar berkhutbah atas mimbar ni. Dalam khutbah tu Abu Bakar ada kata, Abu Bakar kata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah pada hari ini di tahun pertama. Abu Bakar kata, aku mendengar Nabi bercakap. Kemudian Abu Bakar mulai terisak-isak dan menangis. Kemudian berkata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah kalian diberi sesuatu yang lebih baik setelah kalimah ikhlas yang sebanding dengan keselamatan, maka pohonlah keselamatan pada Allah. Abu Bakar dia nak cerita Abu Hurairah menjadi saksi. Abu Hurairah kata atas mimbar ni Abu Bakar pernah baca khutbah. Abu Bakar nak cerita bahawa Nabi pernah baca khutbah. Dalam khutbah tu Nabi kata, nikmat yang pertama Tuhan bagi kat kita adalah nikmat ikhlas, nikmat iman. Setelah kita dapat iman, benda yang kedua nikmat adalah kesihatan, al-afiyah, keselamatan. Kita sihat, tak kena sakit teruk-teruk, ini nikmat. Abu Bakar nak habaq benda tu, dia nak habaq Nabi pernah habaq benda ni. Tapi kerana Nabi dah wafat, bila dia nak habaq sesuatu daripada Nabi, dia teringat dekat Nabi, dia teriak sampai terisak-isak, Masya Allah. Allahu Akbar. Manakala orang hari ini tengah pidato buat mata terbeliak jigih, pandang ke satu arah, kamera pun fokus, dia nampak Nabi mai. Tu tengoklah Abu Bakar macam mana orang tua ni, macam mana. Allah Akbar. Tidak mencontohi, tidak mengikut prinsip mas. Abu Hurairah kata, Abu Bakar teriak kerana sayang. Dia nak cerita dua benda Nabi sebut tu. Benda pertama besar Allah bagi pada kita apa dia? Ikhlas, iman. Allahu Akbar. Dalam riwayat lain dia kata al-yaqin, iman. Setelah kita dapat iman, benda besar apa Tuhan bagi pada kita? Al-afiyah, keselamatan, kesihatan. Ini benda besar kedua. Dia nak habaq tu aja. Tapi dia teringat kat Nabi tu, dia teriak, tak terkawal. Tiba-tiba orang hari ni cerita pasal Nabi, suat tangan Nabi mai salam dengan dia. Bukan kata contoh akhlak Nabi dengan Abu Bakar macam langit dengan bumi. Jadi macam mana kita nak ikut, ikhwan? Tapi ikhwan, saya ulang lagi sekali, kerana insan tak tahu sunnah, dia akan jadi pengikut kepada benda yang dia tak tahu. Dia kata ni semua puak-puak hasad dengki dengan orang. Demi Allah tak pernah kita hasad dengki dengan orang. Tapi sekadar bagi tahu itu bukan jalan yang Nabi tinggalkan. Tak ada terbeliak. Nanti saya kata nanti tengoklah dalam YouTube semua ni. Terbeliak mata, jaga pandang ke satu arah, Nabi mai. Masya Allah, Masya Allah. Saya pun pernah terbeliak juga mata dengan Ustaz Abu Talib. Tengah-tengah saya ceramah pun tak kuasa mai, terbeliak juga mata. Nanti cerita di Perak. Aduh, ya Allah. Ya Allah, hidayahkanlah kami sunnah Nabi-Mu, ya Allah. Dalam riwayat lain,
dalam riwayat lain dia kata fakhanaqtuhu al-abratu thalatha mirarin summa qala, rasa sedih Abu Bakar nak cerita pasal Nabi tu, menahan suara dia sampai dia bercakap tu terpatah-patah, dia ulang 3 kali, hilang suara dia ulang balik, air mata dia duduk turun. Macam mana dia bila ingat Nabi dia menangis. Allahu akbar. Inilah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Yang akhirnya Abu Bakar ingin cepat menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah ya kawan. Akan datang satu masa di mana kita akan mendapati hidup ni dah tak ada makna. Kita pandang kanan, kita pandang kiri, kita dah tak kenal Nabi. Yang kita kenal adalah orang lain. Yang kita kenal kelebihan orang lain, bukan kelebihan Nabi. Mungkin satu masa itu kita akan menyepikan diri. Kita dah tak mau bermasyarakat. Kita akan pergi tempat lain. Kita membawa diri dan keluarga kita. Kita akan disisihkan dengan kepahaman kita. Mungkin akan berlaku keadaan itu. Sampai Nabi kata fitnah besar akan jadi. Kau bawalah unta pergi ke bukit, kau bawalah kambing pergi ke bukit. Jaga kambing tu, jangan bercampur dengan orang. Kalau kambing tak ada, Nabi kata ambillah pedang, patahkan pedang tu, sumbinkan dia, lepas tu repair yang sumbin tu. Itu jauh lebih baik daripada kau campur dengan fitnah yang ada di bawah. Masya Allah. Nabi Ramli buat lagu kan, ku pandang kanan, ku pandang kiri, di kau tiada. Betul Pak Mi? Kita pandang kanan, kita ingat sunnah. Tengok bukan Nabi yang naik, si fulan yang naik. Kita pandang kiri, kita ingat zikir mendekat diri pada Allah. Rupanya makin kita zikir, makin kita dekat dengan orang tu. Mana sunnah Rasulullah? Kemudian risiko menerangkan sunnah adalah tinggi. Para ulama memiliki ijazah yang besar tapi hati yang kecil. Ijazah yang banyak tetapi hati yang sangat nipis untuk menerima ujian-ujian hidup. Difitnah, dituduh, dikata, dibuat. Masya Allah. Ikhwan, hari ini kita baca Sahih Bukhari, kita pertahan Sahih Bukhari, tapi apa harga Imam Bukhari bayar pada zaman dia untuk menyusun Sahih Bukhari? Allahu Akbar. Kita duduk-duduk kita boleh teriak. Hari ini kita baca Musnad Imam Ahmad, tapi apa harga Imam Ahmad bayar untuk musnad dia? Dia ditangkap oleh kerajaan di Baghdad. Antum bayang ketika itu apakah pandangan orang Baghdad kepada Imam Ahmad? Kau bukan imam, kau pecah belah masyarakat. Imam Ahmad ditangkap. Sekali kerajaan tangkap si fulan, ikhwan, cemar orang yang kena tangkap di depan masyarakat. Macam saya kena tangkap, cemar. Hampir mengaji dengan ustaz mana, ustaz kena tangkap. Hampir betul. Kalau dia betul, orang tak tangkap dia. Orang tangkap dia pasal apa? Orang dah tak mau kat dia. Pak Long, jaga Pak Long. Ya, berat mata menang, berat lagi bau yang pikul. Ya, betul lah kawan. Betul lah kawan. Apa orang kata di kita? Han jaga baik-baik. Tapi antum duduk, hari ni kita baca Musnad Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad. Saya dah ingat 2-3 jilid. Saya pergi rumah Dr. Basit, saya tengok Musnad Imam Ahmad tu, dia terkejut saya. Saya dah ingat 1-2 jilid. Di rumah Dr. Basit tu macam library. Musnad Imam Ahmad tu dia. Anak dia mensyarahkan kitab dia. Kemudian ditahqiqkan oleh Syekh Ahmad Syakir. Tetapi apa harga Imam Ahmad membayar ketika dia menghimpunkan sunnah Nabi? Mu'tazilah tangkap dan penjarakan dia. Apa orang Baghdad kata? Imam Ahmad dah tak betul menyeleweng. Hari ini kita sebut nama Imam Ahmad, tapi tuan punya badan hidup dengan sengsara. Hari ini kita sebut nama Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Apa harga dia bayar dalam hidup dia? Seumur hidup tak tengok matahari dan bulan, di penjara dah sampai mati dalam penjara. Hari ini kita berani sebut kitab-kitab mereka. Hari ini kita sebut Sahih Muslim. Apa Imam Muslim bayar? Masya Allah ya ikhwan. Demikian dengan kita ya ikhwan. Demikian dengan kita. 20 tahun akan datang, kita semua akan mati Pak Long. Kita semua akan mati. Tapi saya mati dululah. Tapi lambat lagi lah. Kita akan mati.
orang mula akan sebut nama kita. Di Tasik Gelugong dulu ada orang tua-tua nama Pak Long dengan Mak Long. Depa buat kuliah rumah depa. Depa ajak apa? Gamaknya depa ajak kita duk belajar lah ni. Betul Pak Jang? Ya, orang akan sebut. Demi Allah, dunia akan sebut kalau kita bawa kebenaran. Kalau kita bawa kebenaran, dunia akan sebut. Dan dunia akan sebut pada orang yang menghentam kita. Masya Allah, bodohnya depa hari tu nah. Depa hidup zaman tu, Pak Long buat kuliah rumah dia, depa tak mai. Dan orang ke belakang akan sebut, kalaulah kita ada masa tu, kita nak pergi mengaji di rumah Pak Long. Kalau kita belajar itu kebenaran Quran dan Sunnah, Allah akan benarkan alam ini berbicara tanda kebenaran kita. Seperti mana hari ini alam berbicara benarnya akidah Imam Bukhari, benarnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, seperti mana kita berkata hari ini betapa untung para sahabat hidup dengan Nabi. Tetapi apa harga sahabat bayar di Mekah ketika ikut Nabi? Mereka bayar ikut Nabi dengan darah dan nyawa mereka. Ada yang mati awal. Masya Allah. Itu harga mereka. Dan hari ini kita menyebut betapa mereka telah mendapat redha di sisi Allah. Betul ikhwan. Ini yang terakhir ini antum tengok. Sesungguhnya dalam riwayat Imam Ahmad daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, saya baca makna dia, sesungguhnya tak terkala kematian mendatangi Abu Bakar. Abu Bakar berkata, sekarang hari apa? Abu Bakar tanya Aisyah. Mereka menjawab, hari Senin. Hari Senin. Beliau berkata, bila aku mati pada malam ini, janganlah kalian menunggu hari esok untuk kubur aku. Kerana hari-hari dan malam-malam yang paling kucintai adalah hari Isnin yang paling dekat dengan hari wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwan, kemuncak hidup kita ke situlah. Ni masa kita sihat, kita duk menuntut ilmu sunnah. Bila mai hari kita, ya Allah, matikanlah aku hari kau matikan kekasih kau. Matikanlah aku di bumi, kau semadikan kekasih kau. Di ujung umur kita ikhwan, pohonlah kepada Allah. Banyak orang pohon daripada sampai. Allah makbulkan doa-doa mereka. Allah makbulkan. Allahu Akbar. Cinta kepada hari-hari dan malam-malam diukur dengan dekatnya orang bersangkutan kepada kekasih yang mulia dan terpilih. Nabi SAW itulah gambaran orang yang tulus dalam kecintaan mereka kepada Rasulullah. Kerinduan mereka untuk segera melihat Nabi. Keinginan kuat mereka. Masya Allah ikhwan, kita masuk dalam kubur, akan ditunjuk gambar Nabi. Akan ditunjuk gambar Nabi. Maka mukmin akan jawab apa dia? Mukmin akan jawab, huwa Rasulullah. Dialah Rasulullah. Mukmin. Wahai tak tengok pun, tapi dia kenal. Satu kegembiraan. Tak sampai lagi dalam syurga, dalam kubur dah dapat. Tapi munafikin, kafir, ditunjuk gambar Nabi, dia tak kenal. Akan dipukul kepala dia. Kata malaikat, inilah jawapan orang yang biadab. Masya Allah. Dia kata, bagaimana dengan kita? Bukankah kita mencintai banyak sesuatu yang lain dan kita cari sebagai ganti dari cinta kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ikhwan, ramai orang sayang kat Nabi, tapi tak tahulah jalan apa yang dia pakai. Dia belajar sunnah Nabi, dia telitikan hadis Nabi. Masya Allah. Masya Allah. Sebahagian dari kita bahkan mengarahkan harta yang banyak dan waktu yang berharga untuk mendengar dan menyaksikan sesuatu yang lain. Ikhwan, hidup kita ni singkat, tapi dia terlalu berharga. Hidup kita ni singkat, tapi sangat berharga. Penuhilah dengan iman dan iman pada Allah dan mengikut sunnah Rasulullah. Bersama kita ini menyia-nyiakan bahagian daripada hak-hak Allah dan orang lain hanya untuk mengikutnya, sampai tahap kita menyia-nyiakan apa yang Tuhan beri pada kita kerana nak ikut orang lain. Padahal mereka orang yang kita ikut mengaku cinta Nabi yang mulia. Mereka sangat senang menyaksikan perkara-perkara itu dan merasa kecewa serta sedih tak terkala luput darinya walaupun sedikit sahaja. Mereka lupa dan berpura-pura lupa
bahawa sebahagian daripada apa yang mereka cintai itu suatu saat akan menjadi sebab pelakunya ditenggelamkan oleh bumi, dan sebahagian orang yang mencintainya dijadikan monyet dan babi. Ini umat-umat dulu, ikhwan. Umat-umat dahulu. Sebagaimana yang telah dikhabarkan oleh Nabi SAW yang tidak berbicara dengan hawa nafsu, di mana Imam Ibnu Majah telah meriwayatkan daripada Abu Malik Al-Asy'ari. Ini ikhwatul iman, ini hadis Imam Ibnu Majah. Hadis Imam Ibnu Majah ini. Anda tengok dia cerita dengan kita di sini. Akan datang satu masa di mana orang sayang pada Nabi, tapi dia tak sedar jalan dia pakai tupi ke lain lah. Orang yang dia ikut pun mengaku sayang pada Nabi, tapi kelain dah. Kelain dah. Kelain dah, sangat-sangat lain. Sangat-sangat lain. Dengar, ini hadis Imam Ibnu Majah. Nabi kata, sekumpulan orang dari umatku benar-benar akan minum arak, minuman keras, di mana mereka akan memberinya nama dengan selain namanya. Alat-alat muzik ditabuh di atas kepala mereka. Yang kerana itu Allah akan membenamkan bumi bersama mereka dan merubah bentuk sebahagian mereka menjadi monyet dan babi. Dia kata boleh rujuk dalam Sahih Imam Ibnu Majah, dalam Sahih Ibnu Majah. Apa maksud dia, ikhwan? Dunia ni dia akan macam satu fenomena di mana dunia akan muak. Orang duduk dalam dunia dia mula muak dengan hidup dia bosan, maka dia nak cari sesuatu yang dia nak cari itu bersifat agama. Akhirnya dia ni tak berupaya menyampaikan sunnah Nabi pada orang, tapi dia nak bawa orang. Akhirnya dia bawa orang dengan apa? Dengan selain daripada jalan Nabi. Kalau kita kata terai arak, orang tak pakai terai arak. Orang tak berani, pasal yang bertaubat ni peminum arak. Takkan dia nak minum arak balik. Maka apa akan jadi? Agama ni digabungkan dengan muzik, Nabi sebut. Menarik orang. Boleh nama apa pun, entertainment. Tetapi antum akan tengok agama bila dicampur dengan muzik, dia campur agama, campur muzik, tapi dia punya maksud dia membawa orang kepada Nabi. Satu soalan, begitukah cara Nabi ajak orang bertemu dengan Allah? Akhir zaman akan jadi itu, ikhwan. Akhir zaman. Dalam hadis Ibnu Majah ini, akhir zaman. Pasal itu orang pula jahil. Benda-benda walaupun dia muzik, tapi kerana dia ada warna-warna agama, orang tak berani bantah. Dia ni pertama jahil merakab. Dulu minum arak dengan ganja, dengan syabu semua, dia tutup bakmik. Lalu dia nak bertaubat, takkan dia nak menyanyi lagu Elikek lagi? Tak menasabah. Maka dia nak menyanyi satu lagu, yang lagu tu ada orang agama boleh buat endorsement, kalau hang menyanyi lagu ni pahala besar. Maka dia pun daripada night club, dia kena tukar satu pentas, the new apa? Orang putih panggil pentas apa? The new stage, the new entertainment. Tapi dia agak Islam. Pegang satu mikrofon, kita himpun orang banyak-banyak. Apa maksud kita? Maksud kita nak membawa orang cinta kepada Rasulullah. Nabi kata apa? Akhirnya mereka gabungkan orang dengan muzik. Mereka keluar daripada jalan aku, Nabi kata. Maka anda tengok hadis ni, Masya Allah. Nabi kata apa dia? Allah akan membenamkan mereka. Sama ada hakikat hadis itu, Allah akan turun balak pada kita kerana kita telah pun menutup jalan Rasulullah dan membuka jalan kita, dan kita kata jalan itu membawa kita kepada Allah. Betul, ikhwan? Wallahu ta'ala alam. Kita sedang membaca buku ini, iaitu Mencintai Nabi, Hubun Nabi wa Alamatuhu. Di ujung tajuk ni dia bawa hadis ni, Pak Amir. Dia bawa hadis ni mai pada kita. Kamu akan tengok orang akan guna muzik menarik orang kepada Rasulullah. Akhirnya muzik tidak akan bawa orang mencintai Nabi. Dia satu entertainment. Kalau muzik berupaya menghidayahkan orang, para Nabi akan pakai muzik. Ternyata, ikhwan, yang boleh menginsafkan orang adalah tauhid dan akidah kepada Allah. Tak kalau Musa tak payah teruk-teruk dengan Firaun, duk berdebat pasal apa? Tuhan kamu tentang apa? Ni matahari semua ni, timur ke barat, barat ke timur. Tak payah. Musa pergi ambil satu gitar, petik deng 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 deng. Sesuai dengan zaman hari tu. Firaun pun dengan ogah dia satu macamnya ogah, Pak Mir, gonggang shisha punya duk ada, strawberry punya shisha. Dengar, oh sempoi lagu ni.
seluruh para nabi boleh jadi pengubah lagu dan muzik. Tidak dinafikan Nabi SAW mendengar syair-syair, tapi berapa peratus sumbangan syair dalam hidayah dan berapa peratus sumbangan akidah dan tauhid, mesti tahu peratus dia. Manakala zaman kita muzik ni 100%, guna muzik cinta Nabi, pukul muzik cinta Nabi. Orang tak kenal. Akhirnya bila hilang muzik, tak ada lah majlis cinta Nabi. No music, no silent, no sound. Macam mana nak tunjuk cinta Nabi? Kalau baca hadis tak mampu nak baca hadis. Nak hurai hadis macam mana salafus soleh hurai, tak mampu. Tak mampu. Macam mana salafus soleh baca hadis, tak mampu baca. Nak menutup kekurangan itu, muzik lah yang tutup. Anak-anak muda cukup syok dengan muzik. Kita zikir. Dia main macam-macam. Allahu. Lagu Allahu. Yang sahabat tak pernah sebut pun lagu-lagu tu. Sekadar semangat lain bab. Itu saya katakan, berapa peratus sumbangan syair? Bukan Nabi tak dengar orang bersyair, Nabi dengar. Bukan Nabi tak dengar budak-budak bernasyid, Nabi dengar. Tapi antum bayang, antara Nabi biar orang dengar nasyid dengan Nabi mengambil manfaat 23 tahun kerasulan dia, Nabi pasal akidah. Yang mana lebih dahsyat Nabi buat? Kepahaman akidah. Tak kita nafikan. Dalam kita duk ceramah ni, 1-2 kita selit-selit bagi orang seronok-seronok sikit. Tapi berapa peratus dia? Mesti ada peratus dia, bukan 100%. Dalam sembang-sembang kita sebut lagu Piramli, Pak Mik. Takkan daripada mula sampai habis lagu Piramli. Ada peratus dia. Betul, ada peratus dia. Tapi yang Nabi nak cerita ni, akan datang satu masa di mana kalau tak ada muzik, tak boleh menarik cinta orang kepada Nabi. Kenapa? Masya Allah. Huwa Rasulullah. Dia Rasulullah. Dia cerita sangat benar. Pasal itu jangan tertipu. Kita dengar lagu Alley Cat, pernah kita tertipu? Ni buah pengambil. Kita dengar lagu Alley Cat, Pak Amir, kita pernah tertipu tak? David Arumugam dengan Loga, dua-dua arwah dah. Arwah dah kan rasa? Seorang aja. Mudah-mudahan Allah bagi Islam kat dia. David Arumugam punya lagu, andainya ku pergi dulu. Tengok dalam dua kata menyanyi dah. Okey, saya tanya, tak berapa orang dengar lagu David Arumugam, Allah, subhanallah, masya Allah. Berapa orang buat lagu tu? Alley Cat. Berapa orang dengar lagu ni? Lepas dia dengar lagu ni, di pohon cemara ku ukirkan kata janji, bulan dan bintang menjadi saksi, berguguran, Pak Mik, daun-daun jatuh ke bumi. Berapa orang dengar lagu ni, masya Allah, ya Allah, aku dapat hidayah. Tak ada. Pasal apa? Pasal kumpulan Alley Cat, dia tak main dengan uniform agama. Pasal tu orang boleh letak dia entertainment. Orang tahu hak dia. Pasal dia tak pakai, dia tak main dengan uniform agama. Dia tak main. Tetapi yang Nabi nak cerita ni, dia nanti main dengan satu uniform agama, muzik pakai uniform agama. Masa dia pakai uniform agama, siapa berani tolak? Hang kalau tolak muzik, hang tolak agama. Ketika itu kita akan tengok di atas nama agama, ramai orang akan kaya raya. Hanya pegang satu mikrofon saja, sayang kepada Rasulullah, tapi bayar beratus ribu. Tapi alhamdulillah di Malaysia tak jadi lagi. Tak ada lagi, alhamdulillah. Tak ada lagi. Ini kita baca apa dia? Future. Benda akan datang. Hari ini tak ada lagi, alhamdulillah, tak ada lagi. Semua orang ceramah, alhamdulillah. Ya, hati-hati ya kawan. Orang dah tak tengok dah isi agama, orang tengok uniform dia saja. Isi apa dia? Apa dia nak disampaikan? Apa dia yang nak ditonjolkan?
Pasal tu kita kata 20, semua orang akan sebut benda yang sama, ikhwan, termasuk saya. 13 tahun di Mekah, dia punya penekanan adalah tauhid dan akidah. 13 tahun. Nasyid-nasyid ni semua bila sampai Madinah adalah syair-syair sikit, adalah nasyid-nasyid sikit, nak perang hari raya. Bukannya sepanjang masa, ada masa tertentu berlaku kenduri kahwin, nak pergi perang, dia main musim syair dia, bukan 24 jam. Tapi kita hari ni 24 jam. Akhirnya bila kita buat majlis ta'lim, baca sahih Bukhari, baca sahih tu, orang jadi fed up. Ni tak ada kerja lain. Bukhari. Bila kita kata kembali pada hadis sahih, tak ada benda lain. Sahih. Dhaif sikit pun tak mau. Akhirnya apa yang kita makan, dia akan jadi daging darah. Bila jadi daging darah, apa yang kita tanam, itulah yang akan tumbuh. Pasal itu betul Ghazali kata pada anak dia. Ghazali jawab pada bapa dia. Betul. Apa Ghazali kata Pak Amir? Bukan Rokiah saja yang saya rosakkan. Dengan Rokiah, dengan Kak Kiah pun jahanam dah tangan saya. Apa Ghazali kata? Bapa yang bersalah dalam hal ni. Betul? Ya, pasal daripada awal Ghazali tak mau pergi sekolah, bapa tak mau pukul. Ghazali tipu, bapa bagi kunci loker. Kunci almari. Ghazali kata, hore, aku ada duit, aku ada kuasa. Singapura kita yang punya. Sampai satu peringkat, apa yang bapa Ghazali didik, itulah Ghazali. Ikhwan, lagi 10 tahun kita akan tengok apa yang kita tanam akan jadi lagi 10 tahun. Bagaimana corak agama lagi 10 tahun, kita akan tengok. Kalau hari ni kita tanam agama itu music, agama itu entertainment, agama itu kedaifan, agama kita tanam hadis palsu, kita tanam hadis dhaif, kita tanam hari ini, kita juruh ayat, kita baca, 20 tahun daripada sekarang kita akan makan hasil dia. Di mana budak-budak yang besar lah ni, dia tak mau dengar ada hadis sahih. Ketika itu dunia akan berkocak, Pak Amir. Kenapa? Makanlah hasil pencarian kita. Pasal itu ikhwatul iman, ulama-ulama hadis dulu bayar dengan nyawa mereka. Apalah kesalahan Imam Bukhari, apa kesalahan Imam Ahmad, tak ada jenayah apa pun, hanya membacakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tak lebih daripada itu. Imam Ahmad bukan ahli politik. Imam Ahmad tak buka parti mana-mana. Bukhari bukan ahli politik yang nak bersaing penamaan calon 26 April. Pak Mik tengok dah berita tadi. Penamaan calon Matampau 26 hari bulan, pilihan raya 7 hari bulan Mei. Sajalah abang api itu pun hadis sahih juga. Nak kena ambil tahu. Subhanallah ikhwan. Subhanallah. Jadi kesimpulan dia apa ikhwan? Jika keadaan kita seperti ini, apakah benar dakwaan kita bahawa Rasulullah lebih kita cintai daripada seluruh manusia dan segala sesuatu? Apakah dakwaan itu berguna kelak bagi kita di hadapan Allah yang Maha mengetahuinya ghaib ataupun yang nyata? Wallahu ta'ala alam. Lepas ni kita akan masuk muka surat 52. Kita akan tengok tajuk cinta yang kedua. Cinta yang kedua ni apa dah? Tanda cinta yang pertama, kita sanggup korbankan hidup kita di dunia, tapi kita tak akan korbankan hidayah Allah, sunnah Nabi, takkan kita korbankan. Itu tanda cinta pertama, dan dia bawa sampai 8 hadis. Tajuknya akan datang, tanda cinta kedua pada ikhwan, mengorbankan harta dan jiwa demi membela Rasulullah. Dia naik pula sikit belum? Tadi takat i'tikad, ni dia mai dalam bentuk buat pula. Yang ni nak jadi masalah tang ni takat kita dah kata sayang Nabi, orang tak marah lagi. Bila kita tunjuk sayang Nabi, orang kata ni dah melampau, ni dah lebih. Tengok apa yang sahabat buat. Di sini penulis kitab kita ni, dia akan kumpulkan kepada kita hadis-hadis menceritakan bagaimana sahabat mempertahankan tubuh badan Nabi. Kita hanya mempertahankan sunnah, kita hanya sekarang berhujah, tu pun kita letih.
letih. Di sini dia akan cerita pada kita bagaimana sahabat bawa tubuh badan mereka jadi perisai supaya Nabi itu selamat. Masya Allah, ikhwatul iman, Masya Allah. Wallahu ta'ala alam. Hanya Allah Maha mengetahui. Ikhwan, Nabi SAW bila Nabi wafat, Nabi wafat. Pasal itu Allah berkali-kali peringkat awal menurunkan wahyu pada Nabi. Allah selalu akan sebut pada Nabi satu benda dalam Quran, Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Ini peringkat untuk meyakinkan Nabi bahawa dia mendapat hidayah, dia mendapat wahyu daripada Allah. Supaya Nabi kan takut dapat wahyu, dia takut, dia lari. Waraqah bin Nawfal duduk ni dia sampai satu tahap hati dia kuat bahawa dia adalah Rasulullah. Dia adalah Rasulullah. Hari Rasulullah wafat, diambil nyawa Rasulullah oleh para malaikat dalam keadaan Allah memberi pengiktirafan, anta rasuli, kamu adalah Rasul aku. Sampai Rasulullah masuk kubur, Rasulullah diberi pengiktirafan dia adalah Rasulullah. Jadi tak akan ditanyalah kepada Nabi apa yang ditanya pada umat, siapa Nabi kamu? Nabi nak jawab apa? Kepada Nabi tak ditanya soalan tu. Sebab apa? Nabi tu Rasulullah, tetapi diberi pengiktirafan. Pasal itu di akhir hidup Nabi, Nabi banyak bercakap. Nabi kata, hal balaghtu, tidakkah telah aku sampaikan? Tidakkah telah aku sampaikan? Para sahabat akan menyatakan, bala syahidna, kami saksi kau telah sampaikan. Nabi kata, yang hadir sampaikan pada yang tidak hadir, yang hadir sampaikan pada yang tidak hadir. Mungkin Nabi kata yang tidak hadir lebih boleh memahami daripada yang hadir ini. Maka dunia telah memberi jawapan, dia adalah Rasulullah. Bila dia masuk kubur, malaikat tak akan tanyalah ke dia, wa man nabiyuka, Nabi hang siapa? Kalau malaikat nak tanya pun, malaikat akan kata, anta Rasulullah, kamu adalah Rasulullah. Dunia telah memberi pengiktirafan. Yang akan ditanyanya ialah umat. Yang akan ditanyanya ialah umat. Di hari akhirat nanti akan ditanya kerja itu dilaksanakan ataupun tidak. Hai Nuh, telah kau sampaikan kepada umat? Hai Isa, telah kau sampaikan kepada mereka? Ya. Akan diminta satu umat menyaksikan umat yang lain. Itu ada dalam hadis yang panjang, insya-Allah. Wallahu a'lam. Ikhwan hayakumullah, barakallahu fikum wa ila liqa. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.